Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Lewat 2-3 minit, mohon maaf urusan teknikal di perpustakaan di rumah. Pertama, kita tak boleh lupa kita masih dalam masa perintah kawalan. Dan oleh yang demikian, kita harus patuh. Saya lihat ada beberapa tindakan diambil oleh polis yang telah menimbulkan kemarahan sebahagian netizen kerana nampak tegas dan keras. Kita pun hadapi masalah. Kalau lembut sangat, yang melanggar itu ramai sangat. Jadi sebaiknya kita punlah rakan-rakan mematuhi kawalan pergerakan ini supaya tidak mempersulitkan kerja pasukan keselamatan dan orang pun tak payah rasa tertekan. Sekarang hari ini dah sampai 50 kematian. Kemudian risiko pegawai keselamatan, perubatan masih berterusan. Jadi saya harap dan berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan kita dipelihara dan di samping itu menjaga supaya beberapa peraturan ini walaupun tidak disenangi dipatuhi. So itulah semalam saya sengaja merujuk, dan kebetulan ini soalan pertama pada malam ini mengenai pengalaman di Sungai Buloh. Sebelum itu ada pengalaman di Kemunting, hampir 2 tahun. Tapi Kemunting itu walaupun tahanan tanpa bicara, dia lebih longgar peraturannya, tetapi masih penjara. Tetapi di Sungai Buloh ini keseorangan, saya kata. Tapi tidaklah semalam ini nampak macam khalayak yang mengikuti, kata nampak terlalu serius. Iyalah, duduk dalam penjara seorang-seorang, takkan happy terus. Cuma saya katakan disiplin mesti ketat, kerana kita lawan sistem yang bobrok, zalim, kekayaan dipunggah untuk beberapa orang tertentu, memperkayakan keluarga. Jadi tak mudah nak lawan sistem begitu. Yang kita lawan tokoh-tokoh besar ini, ramai yang mendukung mereka. Yang sokong kita itu di jalanan, penjajah. Saya masih ingat mula-mula sebelum ditahan, yang memberikan makanan tiap malam itu bukan korporat-korporat besar daripada hotel-hotel bintang 5. Yang beri makanan itu penjajah dari Kampung Kerinci, Kampung Baru. Ada satu pengalaman, saya di penjara. Kemudian Azizah sekali datang, dia kata, ada seorang petani dari kampung daerah Nilai, Negeri Sembilan, yang datang dengan bas, kemudian naik taksi ke rumah, dan pemandu taksi itu tidak kenakan bayaran, hanya untuk menyampaikan telur masin. Jadi Azizah tanya, pakcik ni siapa? Saya meniaga telur masin, dan Anwar masa TPM dan Menteri Kewangan pergi melawat, singgah ke rumah saya, dilihat bumbung bocor, dia tolong baiki, dan saya tak ada upaya nak bantu melainkan beri 1 dozen telur asin. Azizah kata, minta maaf, susah nak bawa ke, tapi memang tak dapat bawa ke penjara. Tapi saya nak beritahu, ini yang mengesankan, kisah-kisah kecil tapi menyentuh perasaan. Orang ini dia tidak dapat pinjaman puluhan ribu atau puluhan juta. Dia orang bekerja yang agak susah. Saya banyak membina rumah-rumah rakyat, Wangsa Maju, Kampung Kerinci, Ampang, Gombak, seluruh negara masa itu. Dan sekali saya lancarkan perumahan yang dah siap, beri kunci. Abang ini agak buta, dan bila beri kunci, saya tanya siapa yang jaga, buat kerja bagaimana. Dia beritahu masak, buat kuih. Okey, baik saya. Jadi saya, anak berapa?
Dia kata anak 9 ke apa. Oh, saya kata boleh tahan. Dia pun balik. Hampir setahun kemudian hari raya, dia beratur nak ucap hari raya. Jadi pegawai saya bawa dia, kalau dia buta, bawa ke depan. Jadi dia kata, saya nak minta maaf. Saya kata, sebab apa nak minta maaf? Sebab hari itu Datuk berikan kunci rumah. Saya, Datuk tanya banyak soalan, saya terkejut. Tak sempat saya ucap terima kasih. Jadi dia tunggu 9 bulan datang majlis hari raya nak ucap terima kasih. Ya, orang miskin yang hargai sumbangan khidmat yang diberikan. Ini bukan kisah yang saya reka, ini kisah yang benar. Saya nak panjangkan sikit. Saya ke Ipoh, Lancar Perumahan Rakyat, dan saya cerita, saya kata saya di pejabat baru jadi Menteri Kewangan di Jalan Duta. Kemudian dapat berita ada saudara saya di Kampung Kerinci meninggal dunia, ada sakit parah, sakit teruk, dipercayai kanser. Jadi saya kena lihat, tanya nama, dia bagi nama, saya tak ingat, tak tahu. Saya kata, tapi saya kalau saya sebut tak kenal, wah, mentang-mentang awak menteri, tak ingat dah orang miskin, tak mengaku saudara. Jadi saya kata, ya okey baik, nama apa sekian, ya okey. Saya kata, saya pun beritahu Azizah. Masa itu Azizah di Hospital University. Azizah uruskan dia untuk ke hospital. Jadi saya tanya nenek saya masa itu di kampung. Dia kata ada kakak ini meninggalkan kampung dah 30 tahun, 40 tahun sebelumnya. Dan ada namanya betul. Jadi orang dari kampung, dari Corotok Kun, Bukit Mertajam. Azizah nak dapatkan ambulans, bawa kakak ini ke hospital. Kemudian setelah beberapa minggu meninggal dunia. Kita perlu kereta mayat, kereta jenazah. Ini masa Malaysia mencatat pertumbuhan ekonomi yang membanggakan, ya, menakjubkan 9-10%. Negeri kaya, hebat, ya. Kita bicara dengan kebanggaan, ya. Economic miracle, East Asian economic miracle, pertumbuhan ekonomi yang menakjubkan. Tapi bila minta kereta mayat di Hospital University, ada 2, satu rosak, satu tak kebawa ke mana. Tanya satu lagi hospital, ada 2, satu rosak, satu lagi dah ke Rawang. Tapi oleh kerana yang pohon ini menteri, dia boleh tarik kereta yang nak ke Rawang itu untuk ambil arahan menteri, ikut arahan menteri. Saya kata tak boleh. Kalau begitu nanti tak adil bagi keluarga yang nak ambil jenazah di Rawang. Jadi akhirnya kita peroleh dari tabung haji ataupun salah satu. Itu pengajaran saya. Saya Menteri Kewangan, tak tahu pun bahawa ada masalah kereta jenazah yang diperlukan oleh rakyat. Pengajaran pertama, kena turun ke bawah, dengar denyut nadi rakyat. Jadi kita tentulah selepas itu beli semua kereta jenazah baru, di wilayah persekutuan, di hospital dan sebagainya. Baik. Orang kampung di Kerinci membantu menyelesaikan. Saya sampai. Mereka kerja dengan ikhlas dan saya ucap terima kasih dan sebagainya. Kakak ini ada anak seorang yang pekak dan bisu, cacat penglihatan, dia pendengar, ucapan dan pendengaran. Kemudian bila dia tengok Azizah, esoknya kita dengar dia nak ikut Azizah. Dia bagi simbol ikut begini dan saya dia begini. Ini tanda saya besok bila Anwar dia begini, Azizah dia begini. Okey. Kalau masa tu ibu tiri saya dia buat begini. Ibu tiri saya cukup tak senang. Dia kena gambaran begini seolah dia agak gemuk. Jadi kita fikir bagaimana ni? Anak 6 nak ambil. Tapi dia tak ada dia seorang, tak ada saudara, tak ada apa yang kenal. Jadi kita ambil. Ani namanya, Kak Ani,
yang masak yang sangat baik, dan jadi anggap kami sebagai keluarga. Lama-kelamaan bila saya baca, rupanya kalau kita beri layanan kepada anak yatim yang cacat, itu barakah dan rezeki itu akan melimpah untuk kita. Ya. Jadi saya ceritakan rumusannya di Ipoh. Jadi kawan-kawan, dan kerana dia kalau datang ke rumah saya dengan dia suara dia begitu, dan dia terkenal kerana suaranya nyaring begitu. Jadi orang ingat saya hanya bergurau. Ini cerita kerana saya cerita dalam bentuk gurauan. Orang ingat bergurau. Beberapa bulan kemudian ada rombongan dari Ipoh datang. Dia kata, ini bunyi ini macam cerita tu di ucapan dulu. Saya kata, ya betul. Jadi maknanya, ya, apa pengajarannya? Dah 2, 1 kereta, 2 ambil anak yatim. Ketiga, saya bila pergi ke kawasan itu, saya tengok kawasan rumahnya teruk, becak, parit tak terurus, kawasannya kotor, rumahnya robek. Ini 10 minit dari Kementerian Kewangan. Maka esokannya saya panggil Gubernur Bank Negara, Ketua Susah Kementerian, Ketua Pengarahan EPU. Saya kata, semua laporan baik, tapi saya turun ke bawah 10 minit dari sini. Boleh tak kalau kita pergi buat lawatan keliling 10 minit dan balik? Sudah, itu yang menyebabkan saya melancarkan projek perumahan rakyat dari dana Kementerian Kewangan, dan saya panggil semua bank dan mereka mula memberikan pinjaman mudah 600 juta. Ya. Saya bergurau kerana sebelum itu Elizabeth Taylor, bintang filem terkenal, boleh kumpul dana untuk AIDS ratusan juta. Jadi pengajaran ni banyak. Bukan dari pakar ekonomi, bukan dari menteri, bukan dari institusi penyelidikan terkenal, dari seorang miskin bisu dari Kampung Kerinci. Dan ini membawa saya kepada satu dasar selaku Menteri Kewangan yang membangunkan rumah-rumah rakyat seperti mana sudah tahu sekarang kalau lihat di Wangsa Maju, Gombak, Ampang, Kampung Kerinci, dan di beberapa tempat yang lain. Balik kepada soal penjara Sungai Buloh, soalan yang awal tadi ialah apakah semuanya serius? Tidak. Tak ada masa, saya kata tadi, hafal Quran, baca hadis, baca buku dan sebagainya. Tapi masa kena riadah. Jadi badan kalau tidak melemah long life. Kalau kita ingat novel Papillon tentang pengalaman dalam penjara, novel Nelson Mandela, ya, autobiografi beliau, bagaimana disiplin beliau, kena gerakkan. Jadi buku Mandela itu tentunya saya hargai. Kerana dia memberi juga pengajaran bagaimana untuk menumpukan waktu supaya tidak rasa lesu dan kecewa dalam penjara. Jadi kita buat riadah. Jadi kadang-kadang bila lari-lari kecil keliling, pengawal-pengawal UTK, UKP, unit khas penjara, kadang-kadang ya nak lebih muda, lebih tegap, tapi ada kala yang tidak boleh kejar saya kerana istiqamah dalam berlari itu. Jadi ada juga kegiatan itu untuk pasti kena sihat. Kalau tidak nanti masih sedih derita. Ada sedih derita ini hanya bila saya menyanyi. Saya bila siap nak pakai kasut jam lepas asar tu, nak lagi saya nyanyi. Dan lagu ni semua lagu derita, lagu sedih. Sungguh malangnya nasibku, kemudian tak bertempat nak mengadu, alam keliling membisu, kalau ada ayah dan ibu takkanlah nasibku begitu. Lebih kurang begitulah ya. Kemudian lagu itu Piramli, ya, ada lagu S. Effendi. S. Effendi itu penyanyi Indonesia tahun mungkin awal lagi zaman ayah ibu saya, tetapi saya suaranya itu memang hebat lah, setanding Piramli lah kalau ikut saya.
dia pun begitu juga. Lagu pujaanku, biarlah aku pergi, membawa diri, begitu lebih kurang ataupun lagu Saloma, biar luka dalam dada, biar derita jiwa tersiksa, semua begitu. Jadi kadang-kadang pengawal penjara tu dia nampak sedih. Saya kata, saudara sedih sebab apa? Iyalah dengar lagu Tok Sri nyanyi begini, kami pun tak sampai hati dengar. Kalau lagu Inggeris ada juga lah, macam Release Me, please release me, let me go. Tapi betul lah untuk dalam penjara, tapi kalau di luar tak boleh, sebab lagu itu liriknya tu kejam buat isteri. Kalau lagu Hindustan, orang tahu saya Dost Naraha. Tapi ada satu yang saya pernah nyanyi atau depan Tuan Guru Nik Aziz. Tak berani orang nyanyi itu kerana Tuan Guru Nik Aziz ni tahu Urdu. Dan hotum ya koi hakikat kon hotum batlau dir sikit nidur kari ho or kari bajau. Mukesh. Jadi Tuan Guru Nik Aziz dia faham. Ini kerana liriknya itu dari bahasa Urdu yang baik dan diambil dari puisi Muhammad Iqbal, pujangga terkenal. Jadi itu rumusannya mengenai Sungai Buloh ni. Lagu sedih, derita, sengsara, tapi sekejap, lepas tu segar semula. Baik, soalan tadi yang kedua. Insurance ini urusan bank negara. Dia begini, insurance ni iaitu kebiasaannya kalau kita batalkan, oleh kerana wang tidak ada, jadi kita nak tamatkan. Jadi kadang-kadang pulangannya dikembalikan 50%. Jadi luput yang 50%. Jadi saya fikir untuk menyelesaikan kegusaran saudara yang soal, sepatutnya bank negara harus meneliti semula, memberi sedikit kelonggaran. Kerana ini bukan pilihan dia, bukan kerana kelemahan dia, bukan kerana kecuaian dia, dan bukan kerana keengganan dia membayar atau meneruskan pencaruman, tetapi kerana COVID-19, hilang pekerjaan secara mendadak, atau masalah-masalah yang terkait, ya. Maka oleh yang demikian saya fikir bank negara harus meneliti semula dan cari jalan untuk mengurangkan beban penjarum. Jangan hanya memberi keuntungan kepada syarikat insurance. Soalan berikut, dan sekali lagi IKS. IKS ini industri kecil dan sederhana atau perusahaan kecil dan sederhana ini persatuannya telah kebukakan dan saya dengar telah bertemu dengan Menteri Kewangan. Kita nak lihat fakta. Bantu rakyat miskin, bantu penjajah, bantu pekebut yang diumumkan sebahagian dan dilakukan lebih menyeluruh dengan oleh Kerajaan Negeri Selangor, dan tadi saya sempat bicara dengan Menteri Besar Surah Amiruddin tentang langkah-langkah yang saya anggap sangat positif dan membanggakan, ya. Tetapi IKS ini masalah juga kepada kita kalau kita tidak tangani dengan baik. Untuk 2019, kalau ikut ingatan saya, ya, dia IKS ini 17% dari keluaran negara kasar, KDNK, GDP. Itu tinggi. Peluang pekerjaan, kalau ambil semua pertanian, perkhidmatan, industri, itu IKS itu mungkin mencecah 65% peluang pekerjaan. Maknanya kalau kita tak tangani, kalau setengah 50% seperti yang dijangka akan tutup atau gagal, maknanya mungkin 500,000 atau lebih. Ada yang menjangkakan 1 juta hilang pekerjaan. Jadi kita harus tangani dengan segera, dengan baik. Ini yang kita anggap belum dilakukan,
kenyataan yang awal itu tidak memadai. Ada kenyataan menteri yang menyebut akan mereka umumkan, jadi kita tunggu pengumumannya. Soalan berikut, harga minyak. Ada ini separuh sindir saya ini, saya faham sebab saya dulu dalam kempen, hari ini kita menang, esok harga minyak turun. Saya tengok ramai yang suka dengar itu. Tapi sekarang ini dia turun menjunam. Unjuran pendapatan negara itu terkait juga dengan hasil minyak. Unjuran kita belanjawan tahun lalu $63 Amerika satu tong. Hari ini saya lihat, kalau dapat lihat rajah yang dapat disediakan, itu menjunam kepada $22.20 satu tong Amerika. Bayangkan, 63 turun. Dulu 80. Ya, masa saya dulu agak mungkin begitulah, 80, 70. Jadi pendapatannya tinggi. Turun 60, turun 22 sudah. Jadi patutlah turun harga minyak. Itu tapi turun, bukan ini yang turun kita minta, ini turun parah ini. Kita turun masa kita tak pakai tak boleh balik ke Chotok Kun, tak boleh balik ke Kota Baru. Orang Kuching tak boleh pergi ke Kudat. Semua ada masa kawalan. Jadi turun tidak beri kesan sangat lah. Tapi turun kerana pasaran dunia, bukan turun, menjunam. Jadi ini tidak akan membantu lah. Jadi kalau harga minyak turun, kita sambut baiklah turun dari segi pengguna. Tetapi pengguna yang tak banyak guna sekarang minyak. Keduanya, ia akan membebankan dari sudut pendapatan negara. Terkait dengan perkara ini, sebiar saya rumuskan sebelum soalan yang berikutnya tadi. Saya lihat dari laptop ni, soalan-soalan yang tambahannya. Ini yang sebab kita kata kena adalah sidang parlimen khas. Ini bukan bulan Mei. Bulan Mei itu yang biasa. Dan sidang itu bulan Mei biasa, maknanya kita pembangkang atau Pakatan Harapan berhak nak buat usul apa pun. Tu dia tak percaya atau tidak. Kerana sekarang kadang orang keliru. Dia kata, Anwar kata tidak akan ada undi. Tidak ada undi tidak percaya semasa kita bincang masalah atau kemelut ataupun malapetaka COVID-19, di mana kita harus bersama. Ini isu minyak turun, isu IKS, isu bantuan rakyat. Itu semua harus kita bincang sekarang. Pendapatan negara yang hilang. Ini kalau nak harap jatuh kuasa kabinet sahaja tidak cukup. Jadi kadang sekarang ni saya pun sedih juga baca. Jadi tertawa, bahan ketawa dunia. Doraemon lah satu pihak, pakai baju tu besar menteri. Amanda ni. Jadi suam lah, tak usahlah bincang. Ini kita hadapi masalah, kita tunjukkan keupayaan kita, dengar dulu. Jangan duk kira, saya dengar setengah menteri itu dia kira pejabat dia sekarang nak kena jaga, pengawal dia berapa. Ini penyakit ini. Yang perlu kita tumpu ialah soal kerja dan khidmat. Sebab itu harus ada sidang parlimen. Mereka takut kena tanya 70 menteri. 70 menteri. Ada yang dalam menteri itu belum dengar lagi pun. Belum dengar sepatah pun. Gaji dah jalan. Allowance dah ambil. Pejabat dah cantik. Jadi mudah-mudahan kita adakan sidang. Soalan berikut. Bagaimana PH menghadapi persepsi negatif yang dicipta oleh netizen yang tidak bertanggungjawab? Yalah, saya terima ajalah. Orang ada nak maki hamun sekarang. Saudara, kalau ikut sejarah saya 21 tahun, maki itu berbakul lah. Ada ramai. Saya masih ingat saya semayang asar di Masjid Batu Pahat. Ada mantan guru besar dan orang jumpa saya. Nak bisik sekejap. Apa dia? Saya nak minta maaf. Apa saya? Pasal?
Sebab saya maki hamun Datuk Seri dulu. Oh, tak habis. Saya ke rumah seorang sahabat, jiran dia di Puchong, bekas pegawai, sebut yang perkara yang sama. Dalam komen-komen netizen begitu juga. Ya, saudara, saya memang lawan, betul. Saya lawan rasuah, saya lawan kronisme, saya lawan orang bicara soal anti rasuah tapi keluarga kaya berbilion-bilion. Saya lawan dengan kroni-kroni yang kumpul harta, bawa buka belanja di sana, belanja di sini, ambil harta daripada kerajaan. Ya. Mana saya lawan? Orang guna kuasa, ambil balak, ambil saham, ambil tanah, ambil komisen ratusan juta, membazir, mempamer kekayaan tanpa. Ya, saya lawan. Jadi saya banyak musuh, saya terima. Ya. Tetapi yang bawah-bawah ni, kalau mahasiswa, anak muda, tak usahlah jadi macam begitu. Kita ini pejuang, tak sokong anu tak apa. Tapi pertahan prinsip, pertahan adilisme. Jangan jadi perkakas. Yang jadi rusak ini, ya, kerana orang-orang jadi perkakas di bawah. Kalau tanya gaya dibayar berapa? RM3,000 untuk kerjanya, untuk maki hamun orang, cyber troopers profesional. Berapa? RM3,000. Orang itu simpan 300 juta. Ada yang 3 bilion. Tak bodoh ke begitu kerja begini? Tetapi yang lebih penting ialah soal prinsip kita. Jadi saya terima saja. Ya, itu mudah-mudahan mereka insaf dan sedar. Saya ingat macam semalam bila saya bangkit soal Qaradawi, itu ramai yang buat peringkat awal. Anwar bohong, dia tak kenal Qaradawi, dia peralatkan Qaradawi tidak. Tapi bila kita keluarkan sekarang, doa dia, surat dia, ya, janganlah kita ikut satu dua yang panggil diri mereka ya tokoh agama tapi cemburu buta. Jangan, ya, jangan. Apa untung kita? Ya. Penyakit gila pangkat, gila harta, cemburu ini penyakit semua. Orang politik baik, tok guru baik, rakyat biasa baik. Jadi kita waspada, istighfar banyak. Ini keadaan kita susah. Jangan cakap sombong sangat, tentu dapat penyakit. Belum tentu. Jadi sabar, istighfar, doa. Soalan berikut. Kenapa yayasan anda akademik tidak diteruskan? Arif. Yayasan akademik ini kita mulakan pada tahun 71. Saya dengan kawan-kawan keluar universiti. Masa itu universiti kalau keluar Universiti Melaya semuanya diberi jawatan. Paling kurang guru siswaza. Saya dapat pelawar jadi pegawai tinggi. Termasuk oleh Datuk Dr. Ismail. Masa itu Timbalan Perdana Menteri Dalam Negeri yang menteri yang paling digeruni, ya, pada masa itu. Tapi saya pilih untuk bebas. Saya dapat tawaran juga untuk buat undang-undang di London dan juga Social Anthropology oleh Mara di Australia. Tapi masa itu saya dah mula aktif dengan ABIM peringkat awal. Saya fikir saya bertugas perlu situ. Malah Allahyarham Tun Razak tahun 74 memang pelawar saya suruh bertanding atas tekad UMNO. Saya jawab saya muda lagi, saya sibuk dengan kegiatan belia. Saya masih Setiausaha Agung waktu itu, Majlis Belia Malaysia dan dalam Angkatan Belia Islam Malaysia. Tapi itulah yayasan akademik diasaskan untuk menjaga, memberi peluang kepada anak-anak miskin. Ramai di Tanjung Karang, Kuala Selangor. Saya selalu usik mereka ni, buat Jawa ini, Kabare, waras, ya. Tapi ramai di antara mereka yang terbukti bila diberi peluang. Miskin, gagal SPM atau gagal STPM, tapi bila diberi peluang berjaya. Ada yang sampai ke peringkat tertinggi, ada yang jadi profesor, ada yang berjaya lah dalam hidup mereka. Tetapi yang lebih penting bagi saya, mereka jadi orang baik, ya, berakhlak dan jaga keluarga dan istiqamah dalam perjuangan. Tapi masa daftar tu, di kampung baru, tahulah kampung baru,
yang daftar tu kadang saya ada perjumpaan baru ni datang dengan rantai besar ke main. Jadi saya gurau, saudara nak ke mana? Dan saya datang nak sekolah. Oh ya okey. Pasal saya tengok rantai besar, saya macam rantai bersikal. Besar. Tapi kita kena tunjuk hikmah dan kesabaran dia, dan tunjuk kasih kepada mereka. Jadi alhamdulillah, saya tak boleh jamin semua, tapi saya bangga dengan anak-anak di situ. Saya sedih kerana terpaksa tinggal pada tahun 82 kepada rakan-rakan yang lain untuk meneruskan, dan akhirnya saudara Dol Malik meneruskan untuk beberapa ketika. Saya terpaksa tinggal mendadak tanpa apa-apa persiapan, tapi menyerahkan semua kepentingan, saham ke harta semua saya serahkan, saya tidak ambil. Lepas jadi saya jadi Timbalan Menteri pada tahun 1982. Jadi setakat itu dulu, saya ucap sekali lagi terima kasih. Sehingga bertemu esok malam jam 9 insya-Allah, dan saya akan cuba sama ada memulakan satu tajuk, kemudian menjawab beberapa soalan yang dibangkitkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.